Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Hadza syarhun wadihul ibarah. Ada tak? Awal-awal kali. Itu muqaddimah Syekh Muhammad Muhyiddin. Kata hadza syarhun wadihul ibarati zahirul isyarah yani'us samarah danil qitaf kathirul as'ilati wat tamrinat. Qasadtu bihi zulfa ila Allah Ta'ala bitaysiri fahmil muqaddimatil ajurrumiyah ala sigari talabah li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyati allati hiya lughatu sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lughatul kitabil aziz wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jal fahuwa khairu ma as'a ilaih. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Jadi kata pengarang, dia kata hadza dia kata kitab dia ni, karangan dia ini merupakan syarhun yang wadihul ibarah, huraian yang jelas ibarat dia lah. Ibarat kitab dia, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan dalam kitab ni, dia kata jelas. Zahirul isyarah, dan jelas juga isyarat-isyarat yang dia isyarat-isyaratkan dalam kitab dia. Ya ni'us samarah, nanti kita akan tengoklah. Kadang-kadang ada benda yang disebut secara terus terang, secara jelas, kan, dan ada yang yang disebut tapi secara isyarah. Sebagai contohlah, kalau kita tengok nanti dia bagi contoh tanwin. Kan, dia bagi contoh tanwin tu, dia bagi banyak contoh. Tapi bukan saja-saja dia bagi banyak contoh tu. Sebab banyak-banyak contoh tu ada isyarat kepada jenis-jenis tanwin. Kan? Ada nama dia tanwin at-tamkin, ada tanwin yang namanya tanwin al-muqabalah, ada nama dia tanwin at-tankir dan tanwin al-iwad. Jadi contoh-contoh tu ada isyarat kepada jenis-jenis tanwin tersebut. Faham tak? Jadi isyarat dia pun dia kata jelas, zahirul isyarah yani'us samarah. Dan dia kata yanik ni yang masak, segak. Maksudnya buah-buah faedah yang ada dalam kitab ni, kita kata yang kita kata boleh dipetik lah, boleh diambil, segak. Kan? Danil qitaf, lepas tu yang dekat petik dia. Maksudnya mudah untuk dipetik, mudah untuk diambil, untuk difaham. Kathirul as'ilah wat tamrinat. Lepas tu banyak soalan-soalan dan juga tamrin. Apa dia? Latihan. Banyak soalan-soalan dan latihan. Qasadtu bihi zulfa ila Allah Ta'ala. Jadi aku qasadkan dengan ini karangan ataupun ini syarah ini, dia qasad mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurmiyah, dengan memudahkan faham matan al-muqaddimah al-ajrumiyah ala sigari talabah, atas penuntut ilmu yang kecil lah, pemula. Sebab apa? Li'anna hal babu ila tafahumil arabiyah, kerana muqaddimah ajrumiyah ni merupakan pintu kepada memahami bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ni adalah lughah
junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan lughah Al-Quran. Jadi ingat itulah, hak kita mengaji lughah sekarang ni, dia lughah yang dipakai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah lughah Al-Quran. Kemudian dia kata wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla fa huwa khairu ma as'a ilaih. Jadi dia berharaplah dia layaklah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan itulah sebaik-baik yang dia berusaha kepadanya. Baik. Kemudian dia datangkan muqaddimah, al-muqaddimatu, ataupun boleh juga disebut al-mabadi'. Biasa dengan al-mabadi' al-asyarah, kan? Asas-asas ilmu yang 10 yang yang biasanya dipelajari sebelum seseorang itu masuk ke dalam sesuatu ilmu. Supaya lepas tu dia masuk tu dia tahu apa ilmu yang dia nak mengaji ni, apa nama ilmu ni, kan? Lepas tu apa subjek ataupun perbahasan ilmu ni, apa faedah aku mengaji ilmu ni. Jadi ada 10. Dan musannif tak sebut semualah, dia sebut sebahagiannya sahaja. Dia sebut 6 ta'rif, dia sebut maudhu', dia sebut samarah, dia sebut nisbah, dia sebut wadih', dan juga hukum syarak lah, hukum syarak fi. Jadi kita tengok dulu ta'rif nahu pada lughah. Jadi at-ta'rif dia kata kalimatun nahu tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Dia kata kalimah nahu diguna pakai dalam bahasa Arab atas beberapa makna. Dalam bahasa Arab, kalimah nahu ni dia tidak digunakan dengan satu makna sahaja, tapi diguna banyak makna. Minha, antara makna-makna tersebut, al-jihah, arah, kan? Jihah dengan mana? Arah. Iaitu orang yang mensabitkan arah kepada Allah Ta'ala dipanggil firqah jihawiyah, ataupun jihawiyah lah. Firqah ataupun kumpulan yang mensabitkan arah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihah makna dia arah. Taqul, kamu katakan dalam bahasa Arab, dhahabtu nahwa fulanin, aku pergi ke arah si fulan. Itu tafsirannya ai itu huruf tafsir, kan? Nak tafsirkan apa perkataan sebelum tu, ayat dia sebut sebelum tu, zahabtu nahwa fulan. Apa maksud nahwa fulan? Tafsirannya ai jihatahu, maksudnya arahnya. Wa minha asyibhu wal mislu, dan di antara makna-makna kalimat nahu lagi adalah syibih dan juga misil, maksudnya serupa, semisal. Contohnya dalam bahasa Arab kita cakap taqulu Muhammadun nahwu aliyin, Muhammad seperti ataupun serupa ataupun semisal Ali, ai shibhuhu wa misluhu. Tu makna, dua makna lah dia datangkan sini, dua makna. Nahu juga dengan makna miqdar. Nahu juga datang dengan makna miqdar. Maksudnya apa ni, ukuran. Nahu juga dengan makna apa ni, miqdar, qasad. Qasad dia juga. Nahu juga datang dengan makna qasad. Ada 2 bait yang dia himpunkan lah. Dia himpunkan makna nahu tu. Dia ada 7. Disebut lin nahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan jam'uha dhimna baitin mufradin kamula qasdun wa mithlun wa miqdarun wa nahiyah naw'un wa ba'dun wa harfun fahfadhil mathala. Dikumpulkan 7 lah. Cuma ada satu lagi bait dia terangkan makna nahu tu dengan contoh. Dalam bait tu dia datangkan contoh. Elok jugalah dihafal.
lin nahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan jam'uha dimna baitin mufradin. Kau ni rosak ke? Tak elok. Ikon. Kau ni dia mood sleep. Buat tak ni? Tak ada. Dia mood tidur, dia nak buka susah. Yang tu rosak. Tak, dia punya remote lah. Remote dia jabat. Qasdun wa mislun wa miqdarun wa nahiyah naw'un wa ba'dun wa harfun fahfadhi hadhihi masalah. Cari pen lain dia. Tulis tu. Jam'uha dimna baitin mufradin kamula. Lin nahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan jam'uha dimna baitin mufradin kamula qasdun wa mithlun wa miqdarun wa nahiyah naw'un wa ba'dun wa harfun fahfadhil mathala. Lihat lain tau.
Tamannau. Minka nahwa syarif. Okey. Ini satu lagi. Didatangkan contoh. Nahautu nahwa darika ya habibi. Wajadna nahwa alfin min raqibi. Wajadnahum jiya'an nahwa kalbin. Tamannau minka tamannau minka nahwan min syaribi. Nahwan min syaribi. Okey. Ini 7 makna. Kan ada makna qasdun wa mislun wa miqdarun wa nahiyah 1 2 3 4, nau'un 5 wa ba'dun 6 wa harfun 7. Baik yang bawah ni dia ada datangkan contoh bagi sebahagian makna yang kat atas itulah, bukan semua. Yang pertama nahautu. Nahautu dengan mana? Qasadtu. Qasadtu nahwa darika. Aku qasadkan, aku tuju ke arah rumah kamu, wahai kekasihku. Nahautu ai qasadtu ni makna qasad. Nahu dengan mana? Qasad. Nahwa dengan mana? Jihah, arah. Aku qasad, aku nuju ke arah rumah kekasihku, wahai ke rumah kamu, wahai kekasihku. Wajadna nahwa alfin. Nahwa sini dengan miqdar. Sini nahu dengan mana? Qasad. Sini dengan mana? Jihah ataupun nahiyah. Dekat atas tu kan. Wajadna nahwa. Nahwa ni miqdar, jumlah. Maksudnya dan kami dapati sejumlah 1000 pengawal ataupun pengintai, pengawal di rumah kamu. Wajadnahum jiya'an nahwa kalbin. Kami dapati mereka itu kelaparan, jauhan kan, lapar. Kami dapati mereka kelaparan nahwa kalbin, seperti anjing. Nahwa sini dengan mana? Mislu ataupun shibhu. Tamannau minka nahwan min syaribi. Mereka mengharapkan ataupun kita kata mengharapkan daripada kamu nahwan ai nau'an min syaribi. Dia dapat satu jenis ayak untuk mereka minum. Sini dengan mana? Nau. Jadi sini ada 5 lah. 1 2 3 4 5. Dia datangkan dalam 2 bait ni contoh 5 penggunaan nahu, kalimah nahu dengan makna yang berbeza-beza. Faham tak? Biar. Boleh. Okey. Itu makna pada lurah lah. Jadi jangan ingat nanti kalau jumpa satu ayat, bila kita jumpa, kena tengok makna apa yang sesuai untuk kita letak. Faham tak? Sebab dia bukan ada satu makna je, dia ada banyak makna. Jadi kena tengok dululah. Okey, ayat ni, konteks ayat ni sesuai dengan makna apa. Okey. Kemudian nahu pada istilah. Wa tutlaqu kalimatun nahu fi istilahil ulama ala al-ilmi bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Dan digunakan kalimah nahu pada istilah ulama, maknanya kesepakatan ulama nahu. Dia masukkan dengan nahu itu adalah al-ilmu bil qawaid. Kalau kita baca sekali itu alal ilmi bil qawaid. Kalau nak ambil dia saja, tulis al-ilmu bil qawaidil lati, iaitu ilmu tentang kaedah-kaedah yang diketahui dengannya, dengan kaedah-kaedah tersebut hukum ahkam akhir kalimat Arabiah. Hukum ahkam akhir kalimat Arabiah.
Ja'a Zaid. Ra'aitu Zaid. Marartu bi Zaid. Jadi Zaid kat belakang dia tu, huruf belakang dia tu, huruf dal tu kita nak letak baris apa? Baris atas ke? Baris depan ke? Baris bawah ke? Jadi kita nak tahu tu dengan ilmu nahwu. Faham tak? Jadi dengan kaedah nahwu kita tahulah. Dengan kaedah nahwu kita tahu hukum ahkam akhir kalimah tu. Mansub ke? Majrur ke? Marfu' ke? Kita dapat tahu dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu mengajak kita lah. Kan? Ilmu nahwu dia mengajak kita tentang hukum ahkam akhir kalimat, dan dengan ilmu itulah kita dapat meletakkan hukum yang betul dan dapat kita baca dengan bacaan yang betul. Tapi dengan syaratlah kalimat tu dah tersusun menjadi kalam. Jadi ayat. Kalau perkataan Zaid saja yang belum jadi kalam lagi, boleh tak kita nak kata Zaidun ke Zaidan ke Zaidin? Tak boleh lagi. Bila dah tarkib dia tersusun jadi satu kalam, barulah kita boleh tentukan Zaid tu nak baca macam mana. Nak baca Zaidun ke? Nak baca Zaidan ke? Ataupun nak baca Zaidin. Jadi ni tak ada baris. Tapi dengan kaedah kita tahu. Sini kita akan baca Zaidun. Contoh kedua kita akan baca Zaidan. Dan contoh yang ketiga kita akan baca Zaidin. Jadi kita boleh tentukan bila dia dah masuk dalam ayat. Bila dah tersusun jadi satu ayat lengkap. Tapi bila ayat tu masih dia belum jadi ayat lagi, dia cuma satu kalimah sahaja, maka kita tak boleh hukumkan dengan apa-apa hukum lah. Sebab tu dia sebut dalam ni dia kata fi hali tarkibiha. Ilmu tentang kaedah yang dapat diketahui dengannya hukum ahkam akhir kalimat Arabiah pada ketika tersusunnya kalimat-kalimat tersebut. Tak? Ketika tersusunnya kalimat-kalimat tersebut dia jadi ayat. Apa dia ahkam akhir kalimat tu? Minal i'rab wal bina, sama ada i'rab ke ataupun bina ke. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang berkait lah. Yang berkait dengan i'rab dan juga bina, ataupun apa yang mengikuti perbahasan-perbahasan tersebut. Contohnya bila kita nak baca inna, bila kita nak baca anna, itu tak ada kaitan pun. Kan, tak ada i'rab apa pun. Cuma benda tu dibahaskan dalam ilmu nahwu. Baik, dia punya topik perbahasan dia al-maudhu'. Wa maudhu'u ilmi nahwi al-kalimatul arabiyah. Perbahasan ilmu nahwu adalah kalimat-kalimat Arab. Tapi dari segi apa? Perbahasan kalimat-kalimat Arabiah tu dari sudut apa? Contohnya saraf, perbahasan dia apa? Kalimat Arabiah juga. Tapi dari sudut bentuk kalimah tu, ada penambahan ke, ada pengurangan ke? Kan ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Kadang-kadang ada tambahan huruf istighfara, ada tambahan kan 3 huruf kat depan tu. Jadi semua tu dibahaskan dalam ilmu saraf. Jadi dia punya topik perbahasannya tetap kalimat Arabiah, tapi dari sudut apa dia dibahaskan. Adapun dekat nahwu, maka dari sudut dia kata min jihatil bahthi an ahwalihal madhkurah. Jadi kalimat Arabiah dari sudut dari sudut yang disebutkan tadi. Maksudnya dari sudut bila dia dah tersusun menjadi satu ayat, maka waktu tu kita akan bahaskanlah dia tu i'rab ke ataupun dia tu bina ke macam mana apa semua kan. Itulah dia punya topik perbahasan dia. As-samarah, dia punya buah ataupun faedah. Faedah kita mengaji ilmu nahwu ni apa? Faedah dia boleh jawab peksa. Kan? Bukan.
Bukan tu faedah dia. Adalah tu faedah-faedah. Dapat juga faedah tu, tapi tu bukanlah yang utama yang kita nak, kan? Baik, jadi as-samarah dia kata wa samaratu ta'allumi ilmin nahwi, buah ataupun faedah mengaji ilmu nahwu adalah siyanatul lisan anil khata' fil kalamil arabi. Dia dapat memelihara ataupun menjaga lidah kita daripada silap dalam percakapan Arab. Dan wa fahmul Quran ini dipanggil samarah sughra. Kan, maksudnya kita kata faedah kecil lah. Faedah kecil nak dibandingkan dengan faedah yang satu lagi yang akan disebut. Faedah besar satu lagi ni, faedah kubra. Apa dia? Wa fahmul Quranil Karim, dan memahami Al-Quranil Karim, wal hadithin nabawi, dan hadis Nabi fahman sahihan. Kita bukan nak faham saja. Hak ajaran sesat pun faham juga, tapi faham dia kod lain, kod sesat. Kan? Jadi kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis fahman sahihan. Dengan kefahaman yang betul. Allazaini huma aslu syariatil islamiyah wa alaihima madaruha. Yang mana Al-Quran dan juga hadis itu kedua-duanya merupakan asal, sumber utama, kan? Sumber utama syariah Islam, kan? Dan ke atas kedua-duanya tempat putaran berpusingnya syariah Islamiah ni. Apa-apa akan kembali kepada Al-Quran dan sunnah ataupun hadis An-Nabawi. Nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyah. Jadi nisbah dia, ilmu ni termasuk daripada ilmu-ilmu Arabiah. Ada ilmu dia termasuk daripada ulum al-aqliyah. Kan? Contohnya ilmu mantik, minal ulum al-aqliyah, kan? Yang ni minal ulum al-arabiyah. Wadi'uhu al-masyhur, kita kata pengasas ataupun yang mula-mula menulis tentang kaedah dasar ilmu nahwu ni, dia kata masyhurnya wal masyhur anna awwala wadi'in li ilmi nahwi wa Abul Aswad ad-Du'ali. Ada banyaklah riwayat-riwayat tu, kan. Ada kata Abu Aswad Duali, ada kata orang lain. Ada kata sebabnya anak perempuan dia salah sebut, kan. Anak perempuan dia nak cakap, anak perempuan dia nak ta'ajub. Dia saya nak kata ma ajmalas sama. Bukan dia. Ma ajmala apa? Tapi dia sebut ma ajmalus sama. Siapa ingat cerita tu? Dia nak kata ma ajmalas sama kalau tak salah. Dia nak kata alangkah cantiknya langit, kan. Tapi dia silap sebut. Dia kata ma ajmalus sama. Maksudnya dia jadi istifham. Waktu tu dia akan jadi istifham. Nampak tak beza? Kalau dia sebut ma ajmalas samaa, dia jadi ta'ajub. Ta'ajub tahu, kan? Maksudnya dia menyatakan kekaguman dia dengan apa yang dia lihat. Dia kata alangkah cantiknya langit. Tapi dia jadi ma ajmalus sama, dia jadi istifham, jadi satu pertanyaan. Nampak tak? Jadi apakah yang paling cantik di langit? Lalu ayah dia pun cakap lah, nujumuha, dia punya bintang-bintang. Lepas tu dia kata tu bukan yang aku maksudkan. Yang aku nak maksudkan adalah ta'ajub tu, kekaguman aku. Lepas tu ayah dia ajak lah. Dia katakan tu antara ceritalah sebab. Dan ada riwayat lain sebut disebabkan dia dengar ada orang baca Quran salah, kan. Surah At-Taubah tu, awal-awal tu. Innallaha bari'un apa dia? Apa dia ayat dia? Bara'atun minallahi wa rasulihi lagi.
Apa tu? Baca. Baca sampai habis kan. Tak apalah, pokoknya dia apa ni, dia silap lah, ada tersilap baca silap baris yang dia mengubah makna. Surah Taubah kah? Tak salah surah At-Taubah. Baik, nanti kita tengok lain. Okey. Cuma masyhur dia yang ni lah, Abu Aswad Ad-Du'ali dengan perintah bi amri Amiril Mukminin Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma, dengan arahan daripada apa ni Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Baik, hukum syara' fihi. Hukum belajarlah. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Fardu daripada fardu kifayah. Maksudnya kena adalah orang yang tahu. Kan? Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin alaihi, dan boleh jadi dia apa ni jadi tertentu kewajipan tu mengaji nahwu tu atas seseorang. Kan? Tertentu mengaji dia tu atas seseorang, maka dia jadi fardu 'ain. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah mukadimah pada malam ni. Nanti kita akan sambung, insya-Allah kita akan laju-laju sikitlah, kan. Kita akan hurai dulu apa semua, lepas tu kita masuk, kita apa ni akan terjemahkanlah sebuah sedikit apa yang dalam, yang mana jelas boleh kita lalu terus je. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.